Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran ke-15 bahagian ibadah tingkatan 5, masih lagi dengan tajuk masalah rumah tangga dan cara penyelesaiannya. Dan untuk kali ini kita akan masuk unit yang ke-7 iaitu berkenaan dengan zihar amalan masyarakat jahiliah. Di bawah tajuk zihar ini kita akan bincang tentang maksud, hukum dan dalil zihar, rukun dan syarat zihar, sebab-sebab berlakunya zihar, kesan zihar, kafarah zihar serta cara-cara untuk menghindari perbuatan zihar. Pertamanya mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan zihar. Dari segi bahasa, zihar ialah belakang. Manakala dari segi istilah, zihar ialah suami menyamakan isterinya. Suami menyamakan isterinya. Atau mana-mana anggota isterinya dengan ibunya. Atau mana-mana perempuan mahram baginya. Okey? Jadi suami menyamakan isterinya atau mana-mana anggota isterinya dengan ibunya ataupun mana-mana perempuan mahram baginya, maka itu dinamakan zihar. Okey, kenapa ia dianggap zihar? Kerana isteri adalah orang yang halal untuk suami gauli ataupun suami setubuhi. Manakala ibu dan mahram kepada suami, sama ada adik suami, kakak suami atau siapa saja yang mahram bagi suami adalah orang yang haram untuk suami setubuhi. Jadi apabila suami menyamakan isteri yang halal baginya dengan mahramnya yang haram untuk dia setubuhi, maka itu dinamakan perbuatan zihar. Seterusnya, mari kita lihat apakah hukum zihar. Hukum zihar adalah haram dan berdosa besar. Dan apabila seorang suami itu menziharkan isterinya, maka suami tadi tidak boleh melakukan persetubuhan dengan isterinya sebelum dia membayar kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah ialah perbuatan yang boleh menghapuskan dosa dengan cara membebaskan seorang hamba ataupun berpuasa ataupun bersedekah dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ini bermakna apabila suami menziharkan isterinya, maka untuk menghapuskan dosanya menziharkan isterinya tadi, maka dia perlu membayar kafarah. Selagi suami tidak membayar kafarah, maka suami tidak boleh melakukan persetubuhan dengan isterinya. Saya harap kamu faham. Okey, seterusnya kita akan lihat sejarah zihar. Perkataan zihar ini sebenarnya bukan perkataan yang biasa di kalangan masyarakat di Malaysia. Tapi ia biasa digunakan oleh orang Arab jahiliah sebagai kiasan kepada hubungan kelamin ataupun disebut sebagai persetubuhan. Dan menjadi adat kebiasaan orang Arab menggunakan perkataan zihar untuk menceraikan isterinya dengan cara menyamakan isterinya yang halal untuk disetubuhi dengan ibunya yang haram untuk dia setubuhi. Dan apabila suami menziharkan isterinya, itu menunjukkan bahawa suaminya sudah tidak menginginkan lagi isterinya. Menurut masyarakat Arab jahiliah, apabila seorang suami itu menziharkan isterinya, bermakna suami tadi telah menceraikan isterinya. Namun begitu, dalam Islam, zihar tidak dianggap sebagai perceraian. Tetapi perbuatan tersebut tetap merupakan satu dosa besar dan suami dikenakan kafarah disebabkan perbuatannya menyamakan isterinya dengan mahramnya. Okay, seterusnya kita akan lihat sebab turun ayat tentang zihar. Okay, dalam Al-Quran ada ayat tentang zihar. Okay. Peristiwa zihar ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di mana diriwayatkan bahawa Aus bin As-Samit telah berkata kepada isterinya Khawlah, "Engkau bagiku seperti belakang ibuku." Selepas peristiwa itu, Khawlah tidak mahu melayan keinginan suaminya untuk bersetubuh selagi tidak turun hukum Allah tentang perbuatan suaminya. Apabila suaminya berterusan memaksa Khawlah untuk melayani nafsunya, maka Khawlah telah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang berlaku. Dan Khawlah berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menyelesaikan masalahnya. Berkat kesungguhan dan doa daripada Khawlah ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu tentang zihar. Okey, dalil pengharaman zihar ada dalam surah Al-Mujadilah ayat yang kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Maksudnya, orang yang menziharkan isteri mereka di kalangan kamu padahal isteri mereka bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka mengucapkan satu perkataan mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi, berdasarkan ayat ini jelas menunjukkan bahawa menziharkan isteri iaitu menyamakan isteri dengan mahramnya iaitu ibunya adalah merupakan satu perbuatan mungkar, satu perbuatan dusta kerana menyamakan yang halal dan yang haram. Dan orang yang melakukan perbuatan zihar ini perlulah memohon keampunan dengan Allah, memohon maaf di atas kesalahan yang telah dilakukan. Seterusnya, kita lihat sambungan daripada ayat surah Al-Mujadilah tadi. Kita akan lihat pula ayat yang ketiga dan keempat menceritakan tentang kafarah untuk zihar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dzalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maksudnya, dan orang yang menziharkan isteri mereka kemudian ingin menarik semula apa yang telah mereka katakan, maka hendaklah suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua bercampur. Dengan hukum yang demikian, kamu diberi pengajaran supaya jangan mendekati perkara mungkar. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Dan sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka bercampur. Sesiapa yang tidak mampu untuk berpuasa, hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Ditetapkan hukuman itu untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah batas-batas hukum Allah. Dan bagi orang yang kafir, disediakan azab yang pedih. Ayat di atas jelas menunjukkan Allah telah menetapkan kafarah bagi suami yang telah insaf dan ingin menarik semula kata-katanya. Kafarah ini diberikan sebagai pengajaran dan sebagai peringatan untuk suami supaya jangan melakukan perkara mungkar. Jangan melakukan perbuatan menyamakan yang halal dengan yang haram.
Berdasarkan ayat yang ketiga dan keempat surah Al-Mujadilah tadi, dapat kita simpulkan kifarah untuk zihar adalah seperti berikut. Yang pertama, suami yang menziharkan isterinya mestilah mencari seorang hamba dan merdekakan hamba tersebut. Jika tidak mampu, mungkin disebabkan tidak ada hamba pada zaman sekarang ini, maka suami tadi wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka suami tadi wajib memberi makanan asasi kepada 60 orang miskin dengan kadar secupak seorang. Makanan asasi untuk rakyat Malaysia ini ialah beras. Jadi satu cupak itu banyak mana? Satu cupak itu bersamaan dengan 0.65 kg. Jadi Ustazah harap kamu faham dan kafarah ini mesti dilakukan mengikut tertib. Bermula dengan yang pertama, tak mampu yang pertama baru boleh pilih yang kedua. Begitulah juga dengan seterusnya yang ketiga. Seterusnya, mari kita lihat rukun zihar. Antara rukun zihar yang pertama ialah suami, kedua isteri, ketiga orang yang diserupakan dan yang keempat sirah ataupun lafaz. Seterusnya kita lihat syarat-syarat sah zihar. Suami yang menziharkan isterinya mestilah sudah baligh, berakal dan dilafazkan dengan kemahuan sendiri. Dan suami itu juga mestilah sah talak. Maksudnya suami yang melafazkan zihar mestilah orang yang sah untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Mestilah orang yang sah untuk menceraikan isterinya. Dan tidak sah suami menziharkan isterinya yang telah diceraikan dengan talak bain. Seterusnya syarat untuk isteri. Isteri yang diziharkan itu mestilah isteri yang sah dan lafaz zihar tadi mestilah disandarkan kepada isteri ataupun anggota isteri. Seterusnya, syarat untuk orang yang diserupakan mestilah perempuan. Dan perempuan tersebut mestilah mahram kepada suami. Sama ada mahram itu dengan sebab nasab ataupun keturunan, ataupun mahram dengan sebab penyusuan, ataupun mahram dengan sebab persemendaan. Jadi orang yang diserupakan itu mestilah perempuan yang mahram. Jadi kalau yang disamakan itu lelaki, maka tidak sah zihar. Seterusnya syarat untuk lafaz pula ialah jika lafaz yang digunakan itu jelas, tidak memerlukan kepada niat. Sebagai contoh, suami berkata kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti belakang ibuku." Ataupun suami berkata, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Maka itu merupakan lafaz yang jelas dan tidak memerlukan kepada niat. Tetapi jika lafaz yang digunakan itu tidak jelas, maka ia memerlukan kepada niat. Sebagai contoh, suami berkata kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti kepala ibuku. Engkau bagiku seperti mata ibuku." Maka di sini, isteri perlu bertanya kepada suaminya, apakah yang dimaksudkan? Adakah dia bermaksud untuk menziharkan isteri tadi atau tidak? Seterusnya, sedikit info tambahan berkenaan dengan zihar. Perkara yang tidak termasuk dalam zihar ialah yang pertama, sifat kepandaian seperti pandai memasak. Yang kedua, sifat dan bentuk badan seperti gemuk, kurus, tinggi, pendek, putih, hitam dan sebagainya. Yang ketiga, menyamakan anggota isteri dengan mahram dengan tujuan untuk memuji ataupun untuk menghormati isteri. Jadi, ketiga-tiga aspek ini tidak dianggap sebagai zihar. Kenapa ia tidak dianggap zihar? Kerana suami melafazkan perkataan-perkataan tersebut bukan dengan tujuan untuk mengharamkan isterinya ke atas dirinya.
Maka dengan sebab itu, ia tidak dianggap sebagai zihar. Seterusnya kita lihat kesan ataupun akibat daripada perbuatan zihar ini. Yang pertama, suami akan dimurkai oleh Allah dan berdosa besar. Yang kedua, dia akan menjatuhkan maruah isteri. Yang ketiga, suami haram melakukan persetubuhan dengan isterinya. Dan yang keempat, suami wajib membayar kafarah untuk menghalalkan semula hubungan suami isteri. Kenapa? Kerana suami telah mengharamkan yang halal dan kerana suami telah menyamakan yang halal dengan yang haram. Okay, seterusnya, kita lihat pula kenapa zihar ini berlaku. Apa sebabnya? Antara faktor ataupun sebab berlakunya zihar ialah yang pertama, kurang ilmu agama ataupun ilmu tentang kekeluargaan itu kurang difahami, menyebabkan dia tidak tahu hukum hakam dalam Islam. Dan yang kedua, kurang memahami konsep zihar yang sebenar. Yang ketiga, suka mengikut amalan masyarakat Arab Jahiliah yang suka menyamakan isterinya dengan ibunya atau mahramnya dengan tujuan untuk menghina isterinya ketika sedang marah ataupun ketika berselisih faham. Dan yang keempat, suami tidak dapat mengawal kemarahan. Jadi ini antara punca dan sebab kenapa berlakunya zihar. Oleh itu, ada langkah-langkah untuk menjauhi zihar tadi. Okey, jadi cara menjauhi zihar adalah yang pertama, menuntut ilmu tentang rumah tangga. Okey, jadi seorang suami dan seorang isteri juga perlu mempelajari dan perlu memahami ilmu berkaitan dengan rumah tangga menurut syariat Islam. Dan yang kedua, pasangan suami isteri perlulah memahami konsep zihar yang sebenar. Yang ketiga, jangan mengikut sifat orang Arab Jahiliah yang suka menghina isteri apabila marah ataupun apabila berselisih faham. Dan yang keempat, suami mestilah belajar untuk bersabar, kawal kemarahan. Okey, berfikir sebelum bertindak. Okey, selesailah tajuk kita untuk hari ini. Dan insya-Allah kita akan jumpa dalam video seterusnya tentang li'an. Dan seperti biasa, kita akan akhiri slot kita dengan penilaian bertulis. Okey, antara soalan-soalannya ialah soalan pertama. Okey, soalan isi tempat kosong. Setelah berlaku zihar, hubungan suami isteri menjadi haram sehingga suami membayar apa? Zihar. Yang kedua, suami yang melakukan zihar akan mendapat kemurkaan Allah dan tempat kosong besar. Yang ketiga, tempat kosong, kemudian hendaklah menahan kemarahan yang boleh membawa kepada zihar. Yang keempat, suami yang menyamakan wajah dengan ibunya tidak dianggap zihar. Yang kelima, kifarah zihar ialah berpuasa. Okey, itu Ustazah salah eja kat situ dari baiki. Kifarah zihar ialah berpuasa selama tempat kosong bulan berturut-turut. Yang keenam, zihar dari segi bahasa ialah Seterusnya bahagian B, apakah maksud zihar? Yang kedua, jelaskan dua syarat orang yang disamakan dalam zihar. Yang ketiga, terangkan dua cara menjauhi perbuatan zihar. Seperti biasa, tulis jawapan dalam kertas kajang dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.